Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nur Syazwani binti Rosmawi. Ini adalah saya punya name card, bukan name card, ini adalah kad saya, kad akses saya di Asalin Trustee Berhad. Name card saya tak jumpa kat mana. Saya tak jumpa kat mana. Ada cuma dalam buku lain lah. Ini saya buku saya punya pembelajaran di Terengganu. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada dengar video saya sebelum ni, ini adalah kitab yang saya belajar dengan Ustaz Wan Abdul Halim. Setiap hari Sabtu saya akan ulang alik. Ni dah kena conteng. Dah kena conteng semua ni. Yang ni memang kitab ni, dan saya akan buat penerangan based on apa yang saya belajar dengan Ustaz saya ni lah, Ustaz Wan Abdul Halim. InsyaAllah satu persatu mana yang saya rasa bersesuaian. Ni baru minggu ketiga, sampai minggu ketiga saya akan buat penerangan yang mana yang bersesuaian dengan kita semua, insyaAllah. Okey, pertama sekali saya nak buat penerangan mengenai selepas ya Allah, terjatuh pula. Sekejap ni, saya kena ambil sekejap. Okay, saya letak kat sini. Asalin. Okey, saya akan buat penerangan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan mengenai tanggungjawab ahli waris. Tanggungjawab ahli waris ini, sebelum kita nak bahagikan harta pusaka, sebelum kita nak selesaikan faraid, kita nak bahagi faraid, apa sepatutnya yang kita sebagai ahli waris perlu buat. Okey, kita kena tunaikan tanggungjawab tanggungjawab arwah kepada arwah. Apa tanggungjawab yang kita kena buat kepada arwah ini? Okey, pertama sekali selesaikan urusan pengebumian yang wajib sahaja. Apa yang wajib? Okey, saya dapat daripada ustaz saya akan tulis satu persatu di sini. Okey, yang wajib adalah pertama, peralatan kafan. Kapan dia tu, yang tu wajib. Yang kedua, keranda untuk arwah, yang tu wajib. Yang ketiga, upah mandi. Contohnya tak ada orang yang nak mandikan arwah ini, kena upah orang. Ini adalah yang wajib untuk kita selesaikan. Yang keempat adalah upah gali liang lahat. Yang kelima adalah upah bawa mayat ataupun jenazah. Upah bawa mayat ataupun guna kenderaan jenazah, kereta jenazah. Yang ini
Yang ini adalah kos yang wajib untuk kita sebagai ahli waris untuk selesaikan, iaitu pertama peralatan kafan dia. Kalau kafan dia tu kita kena bayar daripada duit yang arwah itu tinggal. Kita tak boleh nak bahagi faraid ikut faraid, tapi kafan dia tak selesaikan lagi. Yang kedua adalah untuk belanja keranda dia. Keranda arwah tu kita kena sediakan dahulu menggunakan duit arwah. Yang ketiga adalah upah mandi. Contohnya tak ada orang yang nak mandikan, hanya ada jemaah-jemaah masjid ataupun kariah-kariah masjid yang dapat mandikan tanpa ada, contoh tak ada anak, tak ada cucu yang sanggup untuk mandikan, dan ini kena upah orang untuk mandikan arwah. Yang keempat adalah upah untuk gali liang lahat. Nak korek kubur tu kita kena upah orang. Yang kelima adalah upah untuk bawa jenazah menggunakan kereta ke, ataupun kalau orang dulu usung ramai-ramai, itu terpulang kepada waris-waris untuk menggunakan yang mana satu, nak gunakan kereta ke, nak bawa ke, yang tu kena upah orang. Kalau orang tu minta lah, kalau orang tu tak minta, alhamdulillah, tak perlu bayar menggunakan duit arwah. Yang ni adalah yang wajib. Okey, yang tidak wajib. Okey, yang ni adalah wajib ya. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan tengok, ini adalah yang wajib untuk urusan pengebumian arwah. Okey, kita tengok yang tidak wajib. Yang tidak Okey, yang tidak wajib. Bukan urusan wajib. Bukan urusan wajib. Yang ini tak boleh ambil tanpa kebenaran. Tak boleh ambil tanpa kebenaran waris. Kebenaran semua waris. Apa yang tak boleh ambil? Apa urusan yang bukan urusan wajib ini yang tak boleh ambil? Pertama adalah tak boleh ambil tanpa kebenaran adalah pemberian kepada orang yang solat jenazah. Kan kalau dulu ada orang bagi RM2, bagi RM5, ni nak bagi kepada orang yang solat jenazah. Ini bukan urusan yang wajib. Pemberian kepada orang solat jenazah RM2 ke RM5 ke, ini bukanlah urusan wajib, maka tak boleh ambil tanpa kebenaran semua ahli waris. Apatah lagi kalau waris itu ada waris yang tidak cukup umur, ada waris yang OKU, ada waris yang tidak siuman, maka kita tidak boleh sewenang-wenangnya ambil duit daripada harta pusaka itu. Harta pusaka itu telah menjadi harta ahli waris. Jadi kita tak boleh sewenang-wenangnya ambil nak bahagikan. Yang kedua adalah tak boleh ambil sewenang-wenangnya adalah tahlil. Di dalam buku ustaz saya ni, di dalam buku ini ada diceritakan mengenai ada diceritakan seorang isteri ada buat tahlil arwah suaminya pada hari yang ke-7. Hari ke-7 dia buat tahlil, dia sembelih seekor lembu. Seekor lembu tu dia sembelih sedangkan
dia mempunyai anak yang di bawah umur, apabila ada orang yang tegur, dia kata tak apalah, untuk kebaikan arwah juga. Tu tak boleh. Kejap saya ada terbaca. Ni. Okey, ini yang saya ceritakan tadi. Pernah berlaku seorang isteri apabila telah membuatkan duri arwah secara besar-besaran pada hari ke-7 selepas kematian suaminya dengan menyembelihkan seekor lembu. Belanja kenduri diperolehi dengan menjual tanah, sedangkan si mati meninggalkan beberapa orang anak yang masih kecil. Apabila ditegur, si isteri menjawab, tidak apalah, untuk kebaikan si mati juga. Ini tak boleh. Okey, kalau nak baca buku ni bagi saya sangat bagus. Okey, kita teruskan. Selain itu, tahlil ataupun kenduri arwah. Maknanya tak boleh lah nak buat kenduri arwah. Boleh sahaja nak buat tahlil, nak buat kenduri arwah. Gunalah duit waris yang ada. Bukannya kita gunakan duit si mati ini selagi mana tak selesaikan hutang-hutang dia, tak selesaikan wasiat yang ditinggalkan, tak selesaikan urusan si mati ini. Selagi tak selesaikan, selagi tak habis, kalau orang Terengganu panggil tak habis terekoh, tak habis cara lagi bahagian si mati ni, jangan kita pandai-pandai nak ambil duit ini sewenang-wenangnya. Yang ketiga adalah upah mengaji Al-Quran. Ni kita tak boleh sewenang-wenangnya kita nak ambil duit daripada duit harta pusaka arwah ini, kita nak ambil untuk bagi kepada orang yang mengaji Al-Quran. Tidak boleh. Ni pemberian kepada pembaca talqin. Okey, yang ni pemberian kepada pembaca talqin ini tidak boleh diberikan selagi mana tidak mendapat persetujuan kesemua ahli waris. Maknanya tak boleh nak bagilah. Boleh kalau waris itu keluarkan duit dia sendiri. Tak kisahlah ada waris yang dah besar yang dah dewasa, dah ada duit sendiri. Dia sendiri yang hulurkan duit kepada pembaca talqin itu, dia sendiri hulurkan kepada upah orang yang mengaji Al-Quran itu tidak bermasalah. Yang saya kata ini bukan urusan wajib, ini adalah untuk kegunaan daripada duit arwah ini. Sebab kita belum selesaikan hutang arwah lagi. Kita tak tahu lagi arwah itu ada berhutang dengan siapa. Bila kita tak tahu arwah itu ada berhutang dengan siapa, kita tak boleh pandai-pandai, kita tidak boleh sewenang-wenangnya nak ambil duit arwah, nak gunakan untuk perkara yang bukan urusan yang wajib ini. Okey, seterusnya adalah kita tidak boleh sewenang-wenangnya membuat binaan atas kubur dengan menggunakan duit arwah ini selagi mana kita tak tahu arwah ni ada hutang ke tidak. Perkara-perkara ini iaitu pemberian kepada orang yang solat jenazah, nak buat tahlil, nak buat upah mengaji Al-Quran, nak beri kepada pembaca talqin, nak buat binaan atas kubur, ini semua kita tidak boleh menggunakan duit arwah dahulu. Kalau ahli waris ada yang sanggup untuk keluarkan duit poket dia, ada ahli waris yang sanggup untuk bagi duit simpanan dia, itu adalah lebih baik. Yang saya kata bukan urusan wajib ini ialah tidak boleh ambil kebenaran daripada tidak boleh ambil tanpa kebenaran ahli waris, sebab dia bukanlah urusan yang wajib. Urusan yang wajib yang saya tulis yang pertama tadi adalah ini. Pertama, belanja mati, iaitu urusan wajib. Pertama, peralatan kapan ni wajib. Yang kedua adalah peralatan untuk keranda, menutup liang lahat. Yang ketiga adalah nak upah mandi
arwah. Yang kelima adalah upah gali liang lahat. Yang kelima adalah upah bawa mayat ataupun nak sewa kereta jenazah. Yang ini, kelima-lima ini adalah urusan yang wajib, iaitu tanggungjawab waris berkaitan hak-hak harta pusaka si mati. Bermaksud yang ini kita boleh ambil tanpa persetujuan ahli waris. Boleh. Ahli waris warai dia tak setuju pun tak apa. Kita boleh buat sebab ini adalah hak si mati. Kalau yang ini pula bukan urusan wajib ni, kita kena dapatkan persetujuan. Yang saya tulis kat sini lah. Sama je yang saya tulis ni, saya ambil daripada apa yang saya belajar daripada ustaz saya. Okey, tadi yang bukan urusan wajib adalah nak bagi kepada orang sembahyang jenazah sekiranya dia tidak wasiatkan. Kalau arwah ini ada wasiatkan, bagilah duit kepada orang yang sembahyang jenazah nanti, jenazah saya nanti bila saya meninggal, bagilah RM5 seorang. Yang itu dikira sebagai wasiat. Wasiat itu ditinggalkan untuk kebaikan arwah dan ini boleh ditunaikan. Yang kedua adalah tahlil ataupun untuk kenduri arwah. Kalau guna duit arwah, contohnya arwah tak ada pesan apa-apa pun, tapi ahli waris ini nak gunakan tahlil, yang macam saya cerita tadi lah, seorang isteri dia buat sembelih seekor lembu, sedangkan dia iaitu arwah meninggalkan anak-anak yang bawah umur. Jadi itu maknanya menggunakan harta batil, harta anak-anak yatim tanpa persetujuan. Macam mana anak-anak yatim nak setuju sebab dia orang masih kecil. Okey, yang ketiga adalah upah mengaji Al-Quran. Yang keempat adalah upah kepada pembaca talqin. Yang kelima adalah membuat binaan di atas kubur. Yang ini bukan urusan wajib, boleh sahaja nak buat, tetapi gunalah duit arwah dahulu sehingga selesai semua hutang, sehingga selesai semua urusan harta pusaka si mati. Okey, nanti saya akan terangkan untuk setelah selesai kos untuk pengebumian ini, kita selesaikan pula. Okey, yang ni saya padam. Sebab dia ada beberapa step, beberapa langkah sebelum. Okey, yang ni saya buat, saya tulis semula lah untuk lebih jelas. Saya tulis tanggungjawab waris terhadap hak berkaitan harta pusaka si mati. Okay, tanggungjawab waris terhadap hak berkaitan harta pusaka si mati. Maknanya, okey, makna yang mudah kat sini. Okey, tengok sini. Makna mudah kat sini, si mati ni tinggalkan harta pusaka. Okey, si mati ni tinggalkan harta pusaka sebelum nak bahagi kepada faraid. Sebelum kita nak bahagikan kepada faraid, apa yang kita perlu buat? Pertama sekali saya dah terangkan, iaitu belanja pengebumian. Apa yang wajib tadi, apa yang tak wajib. Yang wajib saya dah terang tadi, bukan wajib. Okey, tuan-tuan boleh tengok kembali yang saya terangkan tadi. Okey, yang kedua, yang ini adalah wajib selesaikan hutang. Hutang arwah. Sama ada hutang dengan Allah ataupun hutang dengan manusia. Manusia ni termasuk dengan bank lah. Bank ke, institusi keuangan ke, wajib selesaikan hutang arwah ni. Arwah ni ada hutang ke tidak? Kalau contoh yang pertama, saya terang secara ringkas, secara
secara sepintas lalu. Okey, pertama adalah zakat. Saya buat A lah. A, zakat. Zakat ni kalau arwah ini belum sempat nak tunaikan zakat dia, maka ahli waris ini wajib keluarkan zakat daripada harta yang ditinggalkan oleh arwah. Contohnya dia belum sempat nak buat zakat perniagaan, ataupun dia belum sempat nak bayar zakat harta, zakat fitrah ke, ataupun zakat-zakat yang lain. Yang kedua adalah, okey, saya belak juga buku saya. Yang kedua adalah kifarah. Kifarah ni apa? Kifarah ni dia bersetubuh dengan isteri sebelum semasa bulan puasa. Jadi dia kena ganti puasa 2 bulan berturut-turut, tetapi dia belum sempat nak tunaikan puasa 2 bulan berturut-turut, maka ahli waris ini wajib bayar dia punya fidyah lah. Berapa yang kena bayar. Yang ini saya tak boleh nak share secara detail. Boleh tanya ustaz yang lebih pakar mengenai hukum kifarah ni. Kalau orang tu buat persetubuhan dengan isteri, dia meninggal tapi dia belum sempat nak ganti puasa 2 bulan berturut-turut, macam manakah nak bayar untuk arwah ini, macam mana? Yang ni kena tanya ustaz-ustaz yang lebih pakar. Saya tak pakar bahagian ni. Saya boleh terang secara surface sahaja. Okey, yang ketiga, yang C adalah nazar. Nazar ni seperti katakanlah arwah kata, saya kalau anak saya berjaya di dalam SPM, saya nak sembelih seekor kambing. Katakanlah dia beritahu macam tu, tetapi belum sempat dia nak tunaikan dia punya nazar nak sembelih seekor kambing tu, dia meninggal dunia dahulu, maka nazar ini wajib diambil daripada harta pusaka si mati. Seterusnya adalah haji. Badal haji. Kalau arwah ini memang dah cukup simpanan dia, memang dia punya tentu dah nak sampai untuk haji, tetapi belum sempat dia nak pergi haji, dia telah meninggal dunia dahulu, maka ahli waris boleh ambil daripada harta pusaka untuk tunaikan badal haji arwah ini. Mungkin lambat kan sekarang ni untuk menunaikan haji, bukannya semudah zaman-zaman dahulu. Mungkin zaman dahulu lebih ringkas. Kalau sekarang ni mungkin 2090 baru boleh pergi haji. Jadi belum sempat nak tunaikan haji, arwah ini telah meninggal dunia dahulu, maka sekiranya duit dia cukup, maka bolehlah ambil duit dia untuk tunaikan badal haji. Banyak sahaja badal haji yang ada di Malaysia, tetapi pilihlah yang betul-betul, bukannya scammer. Ramai juga yang kena scammer untuk badal haji ni. Jadi saya rasa saya bagi nasihat, pilih yang betul-betul, jangan pilih scammer. Okey, seterusnya adalah fidyah, iaitu ganti puasa. Okey, masa hari tu, masa kita punya kelas, ustaz ada tanya, satu cupak bersamaan berapa gram? Ustaz tanya kita orang, dan alhamdulillah ada yang boleh jawab 675 gram. Jadi ini adalah ilmu baru juga untuk saya. Satu cupak bersamaan dengan 675 gram.
Sebab kalau orang yang meninggalkan puasa, kena ganti puasa. Kalau dia tak boleh nak ganti puasa dia kena ganti ikut cupak. Kalau satu cupak bersamaan dengan 675 gram. Yang ini semua hutang-hutang dengan Allah ini bolehlah bertanya kepada ustaz-ustaz yang lebih pakar untuk menggantikan, untuk menyelesaikan hutang-hutang arwah ini. Saya bagi tahu secara surface satu secara ringkas sahaja. Okey, kalau hutang dengan manusia pula, kalau dengan bank senang. Kalau dengan bank kita akan dapat surat menyatakan dah pending ni, surat dah overdue, tak bayar lagi hutang kereta ke, hutang rumah ke, hutang apa ke. Okey, yang itu dengan bank ni ataupun manusia ataupun bank. Kalau hutang dengan manusia ini, saya menasihatkan diri saya juga, saya menasihatkan tuan-tuan juga, buatlah hutang dengan manusia ni, buatlah hitam putih, adakan black and white. Sebab ada satu kes baru-baru ni, dia orang Kelantan tapi duduk kat Melaka. Dia ada tanya kat saya, macam mana saya nak bayar hutang sedangkan saya tak tahu arwah suami ni ada tinggalkan hutang ke tak. Sebab ada yang menuntut hutang daripada saya, tapi saya tak tahu itu adalah betul ke tidak. Jadi saya tak tahu nak buat apa. Jadi saya pun tak boleh, saya selaku konsultan pun tak boleh nak cakap apa-apa sebab dia tak ada black and white tu tak ada. Jadi betul ke orang tu memang ada hutang dengan arwah tu ada hutang dengan orang tu. Jadi nasihat saya kepada kita semua, adakan black and white, adakan benda panggil tulislah dekat satu surat dan tanda tanganlah, dan bagi tahulah kepada orang-orang terdekat kita, menyatakan kita memang ada hutang. Semoga apabila kita meninggal dunia, hutang-hutang kita dah lansai, hutang-hutang kita dah selesai semua. Amin, insyaAllah. Okey, seterusnya, yang ni adalah pertama, belanja pengabumian. Yang kedua adalah selesaikan hutang-hutang. Yang ketiga, yang ini special sikit. Kalau ada tuntutan harta sepencarian, selesaikan yang ini. Yang ini pun saya nasihatkan, buatlah black and white. Janganlah cakap rumah ni memang rumah ni untuk awak, bila saya meninggal dunia awak duduklah kat rumah ni. Yang ini buatlah black and white juga. Di Asalihin Trustee Berhad, di Asalihin kami ada, boleh saja hubungi saya untuk kita buat black and white. Okey, seterusnya adalah tunaikan wasiat arwah. Kalau arwah kata saya nak bagi 10,000 kepada masjid, contohlah Masjid Nurul Iman, bila saya meninggal dunia ambil duit ini dan bagilah 10,000 ini kepada Masjid Nurul Iman. Itu contoh ya. Okey, kalau 10,000 itu cukup, iaitu 1/3 ataupun kurang daripada 1/3, maka bolehlah kita buatkan wasiat itu. Tetapi syarat sah saya buat dekat bawah ni syarat sah wasiat dia ada dua. Pertama adalah wasiat sama dengan kurang ataupun sama dengan 1/3 harta
bersih. Harta bersih tu maksudnya apa? Setelah bayar kos pengubian, setelah bayar hutang, setelah dibuat tuntutan harta pencarian, maka inilah harta bersih ni 1/3 ataupun kurang. Kena harta dia 1/3 ataupun kurang. Yang kedua, bukan kepada waris faraid. Jadi kita kena kenal dulu siapa waris faraid dia. Okey, tak nampak sebenarnya. Okey, kita kena kenal dulu siapa waris faraid dia. Ini adalah syarat sah untuk wasiat. Okey. Sekiranya okey, saya beritahu sekiranya yang ni lebih daripada 1/3, katakanlah yang ni harta dia ada 90,000 harta pusaka. Ni harta pusaka bersih lah. Harta pusaka bersih ada 90,000. Tetapi dia nak bahagikan 45,000 kepada masjid. Contoh bermakna 45,000 dengan 90,000 bersamaan 1/2. 1/2 ni lebih besar daripada 1/3 ini. Maka kalau yang selebihnya ia hanya bergantung kepada 1/3 saja. 1/3 bersamaan 30,000 saja. Kalau lebih lagi 15,000 lagi bergantung kepada ahli waris. Sama ada ahli waris tu setuju ke tidak untuk bahagikan lebih lagi 45 tolak dengan 30. Ada 15,000 lagi, sama ada ahli waris kata tak apalah, kita tunaikanlah hajat si mati ni untuk bagi kepada masjid, itu tidak mengapa. Tetapi kalau ahli waris kata bagi 30,000 je lah, 30,000 ni kan 1/3 daripada harta pusaka arwah, yang tu memang syarat wajib, syarat sah untuk tunaikan wasiat kan, maka tak berdosa pun kalau nak tunaikan 30,000 sahaja. Sebenarnya 30,000 ini adalah syarat sah untuk si mati ini, sebab harta dia ada 90,000. Jadi 90,000 darab dengan 1/3 hanyalah dapat 30,000 sahaja. Tetapi dia berwasiat, dia kata nak 45,000. Dia beritahu nak letak 45,000 kepada masjid. Jadi selebihnya tu 45,000 tolak dengan yang patutnya bagi kepada masjid 30,000 tu, 15,000 tu terpulang kepada ahli waris faraid tu, sama ada dia nak bagi ke tidak. Okey, saya harap faham je. Kalau tak faham, boleh je telefon saya, insyaAllah. Okey, syarat yang kedua ini pula adalah syarat sah wasiat ni bukan kepada ahli waris faraid. Contohnya contoh dia kata, saya nak bagi kepada anak bongsu. Saya kena dapatkan persetujuan daripada semua ahli waris dulu. Kalau dia nak bagi juga kepada anak bongsu itu, anak-anak yang lain, anak-anak ke ibu bapa ataupun isteri, siapa-siapa waris faraid yang ada, kena setuju dahulu. Okey, ini kena dapat persetujuan. Kalau lebih, dapat persetujuan semua ahli waris faraid lain. Tulisan. Okey, ini adalah saya dah padam Seterusnya, langkah yang terakhir adalah barulah nak bahagikan faraid. Pembahagian harta pusaka. Nak bahagi ikut faraid atau muafakat atau kerjasama pula dah, samarat
kita terpulang kepada ahli waris untuk berbincang secara